Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Sabariah. Pada kali ini kita akan sambung subjek fizik tingkatan 4 bagi topik cahaya. Kalau ikutkan sebelum ni kita dah cover 3 subtopik utama, iaitu pantulan cahaya, pembiasan bagi cahaya dan pantulan dalam penuh. Pada sesi kali ini, kita akan membincangkan topik yang keempat, subtopik yang keempat, iaitu kanta. Okey, terdapat 2 jenis kanta yang kita akan pelajari, iaitu kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung adalah lebih tebal di bahagian pusat kanta daripada di sisi kanta. Kalau ikutkan tengok tu, dia cembung di tengah-tengah. Berbanding dengan sisi dia. Manakala kanta cekung pula, dia lebih nipis di bahagian pusat kanta daripada sisi kanta. Kena kenal dululah, maksudnya yang cembung ni yang membulat, manakala yang cekung dia lebih nipis di bahagian tengah. Okey, kita lihat pula ciri-ciri penting bagi kanta cembung. Ini adalah sinar rajah bagi kanta cembung. Ada paksi utama yang horizontal yang tengah-tengah. Yang bahagian bawah tu yang warna hitam tu, horizontal tu kita panggil sebagai paksi utama. Di tengah-tengah kanta itu ada O, iaitu sebagai pusat kanta. Kemudian kita ada F di belah kiri dan belah kanan sebagai titik fokus. 2F maksudnya 2 kali ganda berbanding dengan F tadi, jarak dia. Okey, kemudian kita ada jarak antara O dan F yang dipanggil sebagai panjang fokus F kecil. Kalau titik fokus tadi F besar, yang ni panjang fokus F kecil. Kalau kita ada jarak dia, maksudnya kita boleh cari kuasa kanta P. Bila dah tahu F tu berapa, kita boleh cari kuasa kanta P, iaitu 1/F. Di mana unit SI bagi F adalah meter. Kalau kita tengok jalur yang jalur warna merah, warna biru dan warna kuning tu, itu adalah alur cahaya yang datang merentasi kanta. Apabila cahaya ini yang warna merah, biru dan kuning ni diselari dengan paksi utama, apabila melalui kanta cembung, dia akan tertumpu di F bahagian sebelah kanan. Alur tu semua tertumpu di bahagian F tu. Dengan syarat semua datang selari dengan paksi utama. Okey, sekarang kita lihat pula ciri penting bagi kanta cekung. Untuk kanta cekung, sama juga kita ada paksi utama. Kita ada pusat optik. Ada F, iaitu titik fokus. Dan ada 2F. Konsep dia masih sama dengan kanta cembung tadilah. Masih sama lagi. Cuma alur dia lah yang akan jadi berbeza sedikit. Okey, kalau tadi semua tertumpu di F. Manakala yang ini, alur cahaya dia yang berwarna merah, biru dan kuning tu, dia seolah-olah keluar. Jadi dia tidak tertumpu di F. Dia mencapah keluar daripada F. Yang ini kita panggil sebagai mencapah. Alur cahaya mencapah keluar. Dia tidak tertumpu dengan F tadi. Kalau cembung tertumpu, kalau cekung dia mencapah keluar. Sekarang kita lihat ciri-ciri bagi gambar rajah sinar kanta untuk kanta cembung. Macam mana nak lukis image yang terbentuk
daripada satu objek yang telah melintasi kanta cembung. Okey, di sini cikgu telah sediakan satu kanta cembung, satu paksi utama. Ini adalah titik F dan ini adalah objek. Ini adalah objek ya. Okey. Yang pertama sekali kena lukis sinar yang akan melalui titik O ni. Okey, jadi ni daripada atas ni gariskan terus kepada bawah. Ini adalah rajah sinar 1. Maksudnya dia pergi straight je macam ni, melepasi yang titik O ni. Pergi saja. Okey, ini yang satu, yang pertama. Yang kedua, bagi rajah sinar kedua, dia akan selari dengan paksi utama. Dekat sini akan selari dengan paksi utama, pergi sampai berjumpa dengan pusat dia. Kemudian yang selari dengan paksi utama akan melalui titik F. Yang ini akan lalu titik F. Ini adalah sinar rajah yang kedua. Manakala yang ketiga, daripada sini akan lalu titik F juga. Okey, macam ni. Daripada titik ni dia akan lalu titik F. Kalau tadi dia pergi selari, cahaya ni selari sehingga berjumpa dengan kanta cembung dan dia akan melalui F. Yang ini awal-awal dah datang ke F, yang keluar dia akan selari dengan paksi utama. Ini adalah 3 rajah sinar untuk alur cahaya yang melalui kanta cembung. Jadi kalau untuk lukis image nanti kita hanya boleh lukis sekurang-kurangnya 2 pun dah okey dah. Okey, kita lihat pula macam mana nak lukis image bagi sesuatu objek tu. Okey, sekarang kita ada satu objek dan objek ini melebihi 2F. Maksudnya kat sini jarak bagi objek. Dari sini sampai ke sini, ini adalah jarak bagi objek iaitu U. Jadi U sekarang lebih besar daripada 2F. Macam mana nak lukis? Okey, yang pertama adalah buat garis yang kena pada titik tengah ni. Titik optik ya. Okey, buat satu garis lurus. Pergi daripada puncak, so pergi kat sini. Macam yang tadi. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, lukis selari dengan paksi utama. Bila dia selari dengan paksi utama, dia akan pergi mana? Ya, dia akan pergi ke titik F. Maksudnya dia akan pergi ke titik F di sini. Kalau kita lihat, ada pertembungan antara 2 alur kat sini. Titik yang bersilang ini kita lukiskan dia punya image dia. Ini adalah image dia. Dan jarak ini adalah dipanggil sebagai jarak untuk image. Daripada sini sampai sini, ini adalah jarak untuk image, dipanggil sebagai V. Ini jarak objek, ini jarak image. Ini adalah objek dan ini adalah image yang terbentuk. Okey, ciri-ciri image yang terbentuk adalah, kita tengok ini tegak, yang ni terbalik. Jadi ciri dia adalah songsang. Songsang. Yang ni besar tapi yang ini kecil, jadi mengecil, diperkecil. Diperkecil. Dan dia berada di sebelah kanan, terbalik daripada yang ni, ini di sebelah kiri, manakala image dia di sebelah kanan. Jadi dia akan jadi nyata. Ini adalah ciri-ciri bagi image yang terbentuk apabila U lebih besar daripada 2F menggunakan kanta cembung. Songsang, diperkecil dan nyata. Kita lihat pula jika objek berada kurang daripada F. Ini sama juga, ini sampai sini, ini adalah jarak bagi objek kita panggil sebagai U. Jadi macam mana nak lukis apabila U lebih kecil daripada
F. Biasanya yang ini adalah terdapat dalam kanta pembesar. Kanta pembesar. Maksudnya objek dia mesti lebih kecil daripada F. Okey, sinar yang pertama macam mana? Seperti tadi, maksudnya kita akan melalui pusat dia, ya. So yang ni daripada sini kita akan lalu pusat dia kat sini. Okey, cukup. Lagi satu, kita akan pergi ke selari. Macam yang ni pun yang kedua selari. Ini yang pertama, yang kedua selari dengan paksi utama. Bila selari dengan paksi utama, dia akan pergi ke F. Yang ni. Pergi ke F. Kalau lihat kat sini tak ada pertembungan antara kedua-dua alur. Jadi macam mana nak tahu imej dia terbentuk ke mana? Yang ini kita buat satu garis lurus maya dekat sini. Pergi je di sebelah sini. Kemudian sambungkan juga untuk yang alur pertama tadi. Yang ini, ya. So sambungkan alur yang pertama. Bermaksud dekat sini ada pertembungan dia di sini. Jadi imej yang terbentuk adalah di bahagian sini. Okey, kalau kita lihat imej yang terbentuk ni, okey, mana dia punya V? V dia adalah daripada kanta ni sehingga imej ni, ini dia punya V, iaitu jarak kepada imej. Jadi ciri-ciri imej yang terbentuk, ciri-ciri dia adalah songsang ke sama tegak dengan yang ni? Imej yang terbentuk adalah sama dengan objek. Bermaksud dia tegak. Tegak. Diperbesar. Dan apabila dia berada sama side dengan objek, bermaksud dia adalah maya. Okey. Ini adalah dua contoh untuk melukis gambar rajah sinar bagaimana mendapatkan imej daripada objek. Sekarang kita lihat pula untuk bahagian kanta cekung. Gambar rajah sinar pertama bagi kanta cekung adalah sama macam tadi. Maksudnya dia akan pergi kepada titik tengah ni. Tumpukan pada titik tengah ni. So hanya buat satu garis lurus. Yang ini adalah gambar rajah sinar yang pertama. Yang kedua, sama juga macam tadi. Maksudnya dia akan selari dengan paksi utama. Bezanya dekat sini, kalau kanta cembung dia akan menumpu di F. Tapi untuk kanta cekung dia mencapah. Bermaksud dia akan keluar daripada F. Dia akan pergi ke atas ni. Ke sini. Sebenarnya bila kita sambung titik ini, dia pergi ke F juga. Tapi F di sebelah sini. Kalau untuk kanta cembung, dia akan pergi ke sebelah sini. Tapi yang ini, dia akan pergi ke sebelah sama dengan objek. Ini adalah gambar rajah sinar yang kedua. Bagi gambar rajah sinar yang ketiga, alur itu datang daripada F. Apabila datang daripada F, sampai di kanta cekung, dia akan selari sama juga tadi. Bila dah sampai situ, dia akan pergi selari. Ini bagaimana untuk melukis imej yang terbentuk daripada objek menggunakan kanta cekung. Okey, baik, untuk yang gambar rajah ni, yang pertama, kita lukis satu alur ke bawah. Lagi satu, selari dengan paksi utama. Kemudian capahkan dia. Tapi ingat, yang ni mesti ada di F. So yang ni mencapah keluar. Yang ni akan berada macam ni. So ni yang kedua. Jadi mana bertembung dekat sini? Imej yang terbentuk adalah di sini. Ini imej yang terbentuk. Jadi untuk cekung ni, kanta cekung, semua imej dia adalah bercirikan tegak, maya kerana berada sama side dengan objek, dan diperkecilkan.
Baiklah, selesai untuk bahagian melukis ni. Kita lihat formula yang seterusnya ya. Sekarang kita lihat aplikasi penggunaan bagi kanta cembung. Yang pertama, digunakan dalam teleskop untuk melihat bintang, bulan. Yang kedua, yang kita biasa guna untuk photostat, iaitu mesin photostat. Yang ketiga, projector. Dan yang keempat adalah kanta pembesar. Okey. Setakat tu dahulu pembelajaran kita pada sesi kali ini. Kita akan jumpa lagi dalam next video untuk chapter seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.